أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar pelajaran pendidikan akhlak tahun 4 bagi tajuk adab di majlis keramaian bagi siri 2. Jom masuk kelas. Bagi memberkati pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita sama-sama membaca doa memulakan belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Oh ya, apakah yang murid-murid dapat di akhir pembelajaran ini? Mari kita lihat objektif pembelajaran bagi siri 2. Siri 1 telah diterangkan dan dinyatakan iaitu 1 hingga 4. Mari kita lihat yang kelima. Ya, murid-murid boleh menyebut adab makan dan minum di dalam majlis keramaian. Yang keenam, murid-murid akan dapat membaca doa sebelum dan selepas makan. Yang ketujuh, murid-murid juga dapat menyatakan hikmah beradab semasa makan. Dan yang ke-8, menyatakan akibat tidak beradab semasa makan. Baiklah, mari kita teruskan belajar tentang adab di majlis keramaian. Bagi pengenalan tajuk ini telah dinyatakan pada pembelajaran siri 1. Kali ini siri 2 kita nak mengetahui adakah anda pernah ke majlis keramaian? Sudah semestinya murid-murid semua di sana telah pergi ke majlis keramaian dan juga dapat berkumpul di majlis keramaian tersebut. Mesti seronok, bukan? Oleh itu, apakah yang perlu dilakukan semasa berada dalam majlis keramaian tersebut? Ya, murid-murid perlu ingat, murid-murid hendaklah menjaga adab-adab di majlis keramaian tersebut. Sama ada majlis keramaian itu adalah majlis formal atau tidak formal. Mestilah menjaga adab-adab bergaul dengan rakan-rakan, dengan orang tua dan juga adab-adab makan dan minum serta yang lain-lainnya. Mari kita teruskan belajar tentang adab-adab tersebut. Seterusnya, mari kita belajar tentang adab makan dan minum di dalam majlis keramaian. Mesti seronok kan kita makan dan minum bersama rakan-rakan di majlis keramaian? Baiklah, mari kita lihat apakah yang perlu kita jaga dan adab makan dan minum di dalam majlis tersebut. Yang pertama, biasa diamalkan ni di rumah dan juga di sekolah kan? Okey, kita hendaklah membasuh tangan sebelum makan. Yang kedua, kita perlu membaca basmalah dan doa sebelum makan. Yang ketiga, mendahulukan orang yang lebih tua mengambil makanan. Dan yang keempat, mengambil makanan yang lebih hampir dengan kita. Dan yang kelima, duduk dengan tenang. Dan seterusnya yang keenam, tidak gelojoh ketika makan. Yang ketujuh, jangan sekali-kali melakukan perkara yang boleh menjijikkan orang lain. Seperti berludah dan berkahak. Itu adalah sifat yang menjijikkan. Jangan dilakukan sama sekali. Dan yang akhir sekali yang ke-8. Setelah selesai makan, basuh tangan dengan berdoa. Banyak kan ada adab makan dan minum? Murid-murid mesti tahu apa lagi ada adab makan dan minum. Banyak sebenarnya murid-murid. Murid-murid boleh fikirkan ya. Mari kita belajar tentang bacaan doa sebelum makan dan selepas makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma barik lana
fima razaqtana wa qina azabannar. Manakala doa selepas makan, Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sudah jadi kebiasaan kan murid-murid mengamalkan doa sebelum makan dan doa selepas makan. Cikgu harapkan murid-murid akan terus amalkan doa ini. Baiklah, mari kita berehat sebentar dengan uji minda 1. Murid-murid perlu melengkapkan penyataan di bawah. Lihat soalan pertama. Mudah saja, iaitu jangan melakukan perkara yang boleh menjijikkan orang lain seperti apa ya murid-murid dan apa jawapannya. Cuba fikirkan. Jom kita lihat bersama-sama jawapan yang betul. Jangan melakukan perkara yang boleh menjijikkan orang lain seperti berludah dan berkahak. Baiklah, betul atau tidak? Ya, bagus. Betul jawapan murid-murid. Okey, baiklah. Soalan yang kedua. Membaca apa jawapannya dan doa sebelum makan. Fikirkan ya murid-murid jawapannya. Nanti kita semak sama-sama. Dah bersedia? Mari kita lihat jawapannya sama-sama. Membaca basmalah. Ya, basmalah. Dan doa sebelum makan. Bagus, murid-murid. Sama kan jawapan dengan cikgu? Tahniah. Terbaik semua. Okey, soalan yang ketiga. Mengambil makanan yang lebih dengan kita. Jawapannya ialah, fikirkan. Jom semak. Mengambil makanan yang lebih hampir dengan kita. Jawapannya hampir. Okey, baiklah murid-murid. Semua murid-murid dapat menjawab dengan betul kan? Alhamdulillah. Tahniah dan terbaik semua. Murid-murid nak tahu apakah hikmah beradab semasa makan? Mari bersama-sama belajar dengan cikgu. Iaitu yang pertama, sebenarnya hikmah ini adalah faedah beradab semasa makan. Banyak faedahnya ni. Biasanya murid-murid dah amalkan pun di rumah. Tapi boleh ulang kaji lagi kan? Okey, kita lihat yang pertama. Dapat mengeratkan silaturahim. Yang kedua, mendapat keberkatan dan keredaan Allah. Yang ketiga, dapat menunjukkan akhlak Islam dan segenap hal. Dan yang keempat, makanan dapat dihadam dengan baik dan sempurna. Yang kelima, tubuh badan akan menjadi sihat. Ada lagi ya murid-murid, iaitu yang keenam, terhindar daripada kuman dan penyakit. Banyak hikmahnya ni. Yang ketujuh, menjauhkan daripada perbuatan keji dan tercela. Yang ke-8, menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan. Yang ke-9, mencegah daripada pencemaran udara, kekotoran dan sebagainya. Dan akhir sekali daripada saya, hikmah beradab semasa makan dapat mengelakkan daripada pembaziran. InsyaAllah kita akan dapat hikmah ini sekiranya kita mengamalkan adab-adab semasa makan. Murid-murid nak tahu apakah akibat tidak beradab semasa makan? Mari kita lihat dan jangan amalkan ya. Yang pertama, memalukan dan menjatuhkan maruah diri sendiri. Yang kedua, dipandang hina dan tidak mendapat keberkatan Allah. Yang ketiga, dibenci oleh orang lain. Yang keempat, mencacatkan majlis. Jadi, jangan buat perkara-perkara yang mendatangkan
akibat dan keburukan semasa di majlis keramaian. Ada lagi yang murid-murid, iaitu yang kelima, mengganggu keselesaan dan ketenteraman orang lain. Yang keenam, mencecaskan kesihatan dan mendatangkan penyakit. Yang ketujuh, tidak disayangi Allah dan Rasul. Dan yang terakhir, yang ke-8, boleh menyebabkan pembaziran. Baiklah, kita telah hampir ke penghujung pengajaran. Mari kita uji minda yang kedua. Dah bersedia semua murid-murid? Lihat soalannya. Nyatakan hikmah atau akibat beradab semasa makan pada penyataan berikut. Mari kita lihat soalannya. Penyataan yang pertama. Adakah hikmah atau akibat? Iaitu penyataannya mengganggu keselesaan dan ketenteraman orang lain. Jawapannya, apa dia ya murid-murid? Fikirkan. Ya, jawapannya ialah akibat. Tidak beradab semasa makan. Betul tak jawapan murid-murid? Sekiranya betul, cikgu ucapkan tahniah. Penyataan seterusnya. Yang kedua, dapat mengeratkan silaturahim. Hikmah atau akibat? Pasti murid-murid dah jawab kan? Mari kita semak. Ya, hikmah beradab semasa makan. Betul. Tahniah. Lihat penyataan yang ketiga. Boleh menyebabkan pembaziran. Hikmah atau akibat? Cuba fikirkan. Dan lihat jawapannya. Ya, jawapannya akibat juga. Tidak beradab semasa makan. Tahniah ya murid-murid. Bagi yang menjawab soalan ini dengan betul. Penyataan yang keempat, tubuh badan akan menjadi sihat. Adakah hikmah atau akibat? Mari semak sama-sama jawapannya. Ya, jawapannya ialah hikmah, beradab semasa makan. Hebatnya murid-murid, tahniah ya. Dan soalan yang terakhir, yang kelima, penyataannya berbunyi tidak disayangi Allah dan Rasul. Sudah pastinya jawapannya ialah akibat. Tidak beradab semasa makan. Hebat murid-murid semua dapat menjawab kelima-lima soalan ini dengan betul dan tepat. Anda adalah yang terbaik dan hebat. Saya akan bagi anda semua jawab yang betul 5 bintang. Tahniah. Alhamdulillah, cikgu harapkan pengajaran cikgu pada kali ini murid-murid dapat memahami dan dapat manfaatnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.